Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Pengaplikasian Teknik Hard Edge untuk meningkatkan kemahiran melukis dalam kalangan murid Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 SMK Lutong Miri. Sebelum itu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami diketuai oleh Cik Josephine Tang Yen Yen. Seterusnya, saya sendiri, Puan Syazwani binti Zainuddin dan seterusnya Puan Nur Falahin binti Said. Kami merupakan guru pendidikan seni visual di Sekolah Menengah Kebangsaan Lutong Miri, Sarawak. 1.0 Refleksi PDP yang lalu. Pada sesi PDP yang lalu, kami telah mengajar murid tingkatan 4 melukis pemandangan waktu senja di tepi pantai dengan menggunakan media oil pastel. Kami telah mendapati murid tidak mahir dalam melukis pemandangan waktu senja dan garisan yang dihasilkan tidak kemas dan tidak teratur. Walaupun gambar pemandangan telah ditunjukkan, tetapi murid belum menguasai teknik lukisan dengan baik. Murid juga kurang didedahkan kemahiran melukis secara bersemuka. PDPR juga telah meningkatkan cabaran dalam proses pengumpulan data. Terdapat murid tidak ada kertas lukisan dan oil pastel serta ada murid yang lewat menghantar lukisan dalam Google Classroom. Ini merupakan contoh gambar pemandangan waktu senja di tepi pantai yang telah kami guna sebagai contoh untuk rujukan kepada murid ketika sesi PDPR dilaksanakan. 2.0 Latar belakang. 12 orang murid telah dinilai dengan menggunakan instrumen berbentuk yang pertama, ujian pra dan pasca, yang kedua, pemerhatian dan yang ketiga, soal selidik. Kaedah kuantitatif digunakan untuk mengumpul data. Menurut McNiff dan Whitehead 2013, kajian mengenai suatu tindakan merupakan kajian yang mempunyai ciri-ciri empirical, sistematik, kesahan dan kebolehpercayaan. Penjelasan yang terperinci diperlukan terhadap kaedah pengumpulan data yang dipilih, instrumen yang diguna dan cara analisis data. Prosedur pengumpulan data harus berkait dengan pembelajaran serta menjawab persoalan dan juga objektif kajian. Hasil karya yang menggunakan teknik hard edge penting untuk menjawab persoalan kajian. Pemerhatian pula merupakan proses penilaian guru terhadap murid secara aktif. Guru memerhati, membuat interpretasi dan menilai aspek-aspek yang diperhatikan. Instrumen pemerhatian dapat dijalankan dengan 3 cara, iaitu yang pertama, melalui pemerhatian proses, yang kedua, melalui pemerhatian hasil kerja, dan yang ketiga, melalui pemerhatian efektif. Instrumen ujian pra dan pasca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang tahap pencapaian murid sebelum dan selepas rawatan. Instrumen soal selidik pula berperanan untuk mengumpul maklumat sejauh mana penerimaan murid terhadap penggunaan teknik hard edge dalam lukisan. Segala maklumat yang direkod akan diambil kira untuk dianalisis. Seterusnya, 3.0 Fokus kajian. Satu kaedah iaitu teknik hard edge telah digunakan untuk membantu murid dalam proses penghasilan lukisan pemandangan waktu senja di tepi pantai. Kaedah ini merupakan salah satu
teknik seni catatan di bawah bidang seni halus. Kaedah ini menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catatan kelihatan kemas, tepat dan seolah-olah dipotong. Kaedah ini dapat memudahkan murid untuk melukis matahari dalam masa yang singkat. Hal ini dapat kita lihat apabila murid dapat menyiapkan hasil karya, membuat kekemasan dan penambahbaikan terhadap hasil karya mereka. Ini merupakan gambaran contoh teknik hard edge yang telah digunakan. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Cikgu Nur Falahin binti Said. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syazwani binti Zainuddin. Sekarang, saya akan membentangkan 4.0 iaitu objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk meningkatkan kemahiran murid supaya dapat melukis pemandangan waktu senja di tepi pantai dengan menggunakan teknik hard edge. 5.0 kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 12 orang murid tingkatan 4. 6.0 persoalan kajian. Adakah penggunaan kaedah hard edge ini dapat membantu murid meningkatkan kemahiran melukis pemandangan waktu senja di tepi pantai? 7.0 kaedah kajian. Dalam kajian ini, kami menggunakan 3 kaedah pengutipan data, iaitu yang pertama ujian pra dan juga ujian pasca. Sebanyak 2 ujian disediakan kepada responden iaitu ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahap pencapaian dan pengetahuan murid terhadap aspek kemahiran melukis pemandangan waktu senja di tepi pantai. Manakala ujian pasca pula dapat menggambarkan pencapaian murid terhadap masalah yang dikaji selepas murid menerima rawatan atau kaedah pengajaran yang disarankan. Ujian pasca menunjukkan peningkatan prestasi murid. Kaedah yang kedua adalah kaedah soal selidik. Borang soal selidik telah disediakan dalam format Google Form dan dijawab oleh murid yang dikaji. Kaedah yang ketiga adalah pemerhatian. Kami memerhati tingkah laku murid. Kaedah ini dapat mengenal pasti sikap serta respon murid terhadap pengajaran guru. 8.0 hasil dapatan. Melalui ujian pra, gambar 3 merupakan hasil lukisan salah seorang murid tingkatan 4 yang menunjukkan kelemahan dalam penghasilan lukisan imej matahari sebelum intervensi. Imej matahari diwarna dengan tidak kemas. Di sekeliling pokok kelapa ditinggalkan warna kertas iaitu putih. Hal ini menunjukkan murid ini belum mahir dalam teknik melukis. Semasa ujian pasca, gambar 4 merupakan hasil karya murid yang sama selepas penggunaan teknik hard edge. Semua murid boleh menghasilkan imej matahari dengan kemas, tepat dan seolah-olah dipotong. Hasil karya juga dilukis dengan baik jika dibandingkan dengan lukisan dalam ujian pra. Di sekeliling pokok kelapa tidak ditinggalkan dengan warna kertas iaitu putih. Imej matahari diwarnai dengan kemas dan ini menunjukkan murid lebih mahir melukis dengan teknik hard edge. Kemasan akhir juga telah dilakukan. Sekarang saya akan serahkan kepada Cik Josephine Tang Yin Yin untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih kepada Puan Nur Falahin binti Said. Sekarang saya akan membentangkan bab 9 dapatan kajian. Analisis data pemerhatian terhadap semua murid sebelum intervensi mendapati semua murid memperolehi markah antara 9 hingga 27, iaitu tahap pencapaian lemah. Hasil karya murid menunjukkan terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Contohnya, imej matahari tidak diwarnai dengan kemas, jangka lukis digunakan untuk melukis matahari, pensel warna digunakan serta di sekeliling pokok kelapa ditinggalkan warna kertas iaitu putih. Hal ini menunjukkan murid ini belum mahir dalam teknik melukis. Analisis data pemerhatian terhadap semua murid selepas intervensi mendapati semua murid telah memperolehi markah antara 20 hingga 35.
Hal ini kerana murid sudah menguasai kemahiran yang diajar dan penggunaan kaedah yang betul serta kemasan akhir dapat dilakukan oleh semua murid dengan baik. Selepas penggunaan kaedah ini, semua murid dapat menghasilkan imej matahari dengan kemas, tepat dan seolah-olah dipotong. Murid juga memberi maklum balas yang bersifat positif. Sebagai contoh, mereka lebih seronok dan melibatkan diri secara aktif dalam PDPR. Penggunaan masking tape telah memudahkan proses melukis yang tidak pernah diaplikasikan sebelum ini di samping menghasilkan lukisan dengan lebih kemas. Secara umumnya, penggunaan teknik hard edge dapat diterima oleh semua murid untuk meningkatkan kemahiran melukis mereka. Penggunaan teknik ini tidak membebankan murid dari segi kewangan. Terdapat 5 soalan dalam soal selidik. Soalan pertama, saya boleh menghasilkan lukisan pemandangan waktu senja di tepi pantai dengan baik. Soalan kedua, saya pernah mendengar tentang teknik hard edge sebelum ini. Soalan ketiga, lukisan saya lebih kemas dan teratur setelah menggunakan teknik hard edge. Soalan keempat, teknik hard edge menarik minat saya untuk menghasilkan lukisan pemandangan waktu senja di tepi pantai dengan lebih baik. Soalan kelima, saya akan terus menggunakan teknik hard edge untuk menghasilkan karya pada masa akan datang. Yang ini ialah analisis soal selidik dalam jadual. Menurut jadual ini, kami mendapati bahawa tiada murid yang menjawab sangat tidak setuju dan separuh setuju. Yang ini dalam graf, kita boleh nampak kebanyakan murid telah menjawab setuju jika berbanding dengan sangat setuju. Seterusnya ialah bab 10, jadual pelaksanaan kajian. Kajian ini mula pada 9 April 2021 dan tamat pada 9 Jun 2021. Terdapat 9 aktiviti telah dijalankan iaitu mesyuarat jawatan kuasa untuk pembentangan cadangan, penyediaan kertas cadangan, pelaksanaan ujian pra, analisis data ujian pra, penyediaan borang soal selidik, pelaksanaan rawatan dan ujian pasca, analisis data ujian pasca dan pemerhatian, penulisan laporan penyelidikan atau dapatan kajian, dan pemurnian laporan kajian tindakan. Secara keseluruhannya, kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik di samping dapat meningkatkan kualiti dan kemahiran murid dalam penghasilan lukisan pemandangan waktu senja di tepi pantai dengan betul dan tersusun. Melalui kajian ini juga, kami telah berjaya meningkatkan tumpuan murid terhadap sesi PDP, PSV secara amnya, di samping dapat mengenal pasti masalah murid sehingga teknik seni syaitan boleh digunakan pakai dalam penghasilan lukisan. Konklusinya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan keberkesanan kaedah hard edge memberi impak terhadap hasil kerja murid serta meningkatkan kefahaman mereka terhadap lukisan. Akhir sekali, bab 12, cadangan untuk kajian seterusnya, kajian lanjutan diperlukan bagi membaik pulih pengajaran dan kaedah yang sedia ada. Kami akan menggunakan responden dari menengah rendah dan mengaplikasikan teknik hard edge dalam lukisan pelbagai tema untuk kajian seterusnya. Dengan ini, berakhirlah pembentangan kami. Saya Cik Josephine Tan Yen mewakili semua ahli kumpulan saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang pembentangan ini. Sekian, terima kasih.